Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini dalam video ni amo nak sambung berkenaan dengan pendidikan. Tapi dari sudut universiti ataupun negara dan tempat kita belajar. Kerana mungkin ramai tidak tahu. Kalau ada yang tahu dah tak ada masalah lah. Saya nak minta sini supaya kita semua hak dia mengaji di universiti dan di negara tertentu tu supaya bebas daripada aliran pemikiran universiti ataupun negara yang nak belajar. Bagi hak demo dah belajar dah cuba mikir molek. Dan bagi hak tak ada belajar lagi baru nak pergi pun cuba fikir molek hak amal nak raya ni. Betul ke tak betul? Kadang tak setuju tak masalah. Kalau setuju boleh ambil buat mana padu Assalamualaikum ya saudara bahagia adik kakak, pak cik, mak cik, pak wak, mak wak, pak long, mak long, pak ngoh, mak ngoh, pak cu, mak cu, tok dan share. Dan semua hak dok tengok Lamai Kecek Taning di Facebook dan YouTube. Dalam video ni, amat nak kecek mengenai tajuk yang sebut dalam mukadimah itu. Apa amat raya atau kita ni kena bebas daripada aliran pemikiran universiti dan negara yang kita pergi belajar. Kenapa? Kerana setiap universiti dan setiap negara tu dia ada program masing-masing. Ada kurikulum dimasukkan program tu supaya kita nak jadi mengikut acuan mereka. Tu mudah-mudah saya belajar di Maghribi. Di Universiti Qarawiyyin yang merupakan universiti tertua dalam dunia. Hak pertama tertua dalam dunia adalah Universiti Qarawiyyin. Yang kedua adalah Universiti Azhar. Saya ngaji syariah situ. Lepas tu, saya lagi hak universiti saya belajar dalam peringkat MA, Ulum Quran, Ulum Hadis, ialah Darul Hadis Hasaniyah. Di dua universiti tempat saya ngaji ni adalah universiti yang nak sebar mazhab Maliki. Dengan tu kita berjumpa dengan Tok Guru. Dengan pensyarah di kalangan ulama di Maghribi. Semuanya adalah orang yang menyanjung tinggi mazhab Maliki. Ngaji bab apa pun akan pergi kepada mazhab Maliki. Sebab di Maghribi adalah mazhab Maliki. Dulu saya belajar di Tunisia, peringkat sekolah menengah. Sebelum nak datang ke Jamiah Qarawiyyin ni, saya belajar di Qarawaan, Tunisia juga mazhab Maliki. Jadi saya berdepan dua kali mazhab Maliki. Di Tunisia dan di Maghribi. Situ memang dia kacau nak kita dikecek gapa-gapa pun adalah sanjung tinggi mazhab Maliki. Lebih daripada segala mazhab lain. Tu ya tak kita bebas. Tu beda. Di sini saya oleh kerana sedar. Saya sedar ni bukan kerana saya sedang ngaji di universiti. Tapi sedar ni tekah tu kau jamai saya ngaji tu lepas dah tu tak apa tahu berlaku tahun 1979. Berlakunya, meletuhnya revolusi Iran, revolusi Syiah yang menyebabkan mula-mula timbul masalah perbalahan di antara mazhab. Menyebab saya terpaksa mengkaji Syiah, kaji semua mazhab Ahli Sunnah. Akhir-akhir saya kata kita tak boleh terikat dengan pengajian universiti sebab akan menjadi masalah kepada kita sendiri. Kita akan jadi sebaik dan kita akan jadi balah dengan orang semua. Ni saya mula mikir dengan pasal tu pada waktu tu. Ni hasil kajian serta dengan yang berlaku dalam masyarakat. Kerana itulah mula-mula berlaku pertemuan zaman kita ni. Zaman dulu berlaku sama dah orang dak perang dah di antara mazhab dok musuh dok perang dah sama mazhab zaman dulu. Tapi hak zaman ni hak zaman baru ni perang yang lebih hebat lagi hak berlaku siapa hak dok perang kok di Yaman sekarang ni pun lagu tu juga perang di Iraq antara Daulatul Islamiyah fi Syam wal Iraq dengan
mana Syiah ni pun di Iraq ni biasa itu juga di Syria Fort Syiah Alawi dengan Fort Ahli Sunnah wal Jamaah pun adalah sambungnya daripada cerita 1979. Ni menyebab saya kata kita tak boleh, kita kena bebas daripada gunning, daripada pemikiran tempat kita ngaji, universiti kita ngaji. Sebab tu saya walaupun banyak idea-idea yang saya ambil daripada mazhab Maliki, khususnya amal ahli Madinah, Imam Malik, tapi bukan kita boleh terima semuanya. Yang sempit seperti dengan orang Maghribi duk taksub buta tuli dengan mazhab Maliki itu, kita tidak terima. Pergi ke Mesir. Saya tidak mengaji Mesir, tapi duk kerja Mesir sebagai wartawan duk sana. Kerja di sana 8 tahun di Mesir. Duduk bergaul dengan orang ngaji, bukan saja orang kita, tapi para ulama besar-besar di sana. Kita duduk juga. Duduk wawancara, demo, duduk dalam mu'tamarat, duduk dalam persidangan, perjumpaan, macam-macam. Duduk sebab saya sebagai wartawan di sana dah. Saya juga buat kesimpulan, perlu bebas daripada aliran pemikiran di Azhar. Walaupun saya anggap Azhar dari semua negara Arab kita belajar kita belajar, Azhar adalah universiti yang paling molek kerana terbuka kepada 4 mazhab. Tambah lagi mazhab Syiah Zaidiyah boleh ngaji. Jadi ini adalah perkara yang molek terbuka. Dia mau pergi sana, dia mau boleh ngaji. Dia mau nak ngaji Syafi'i ngaji gila, Hanafi ngaji gila, Maliki pun boleh ngaji. Mana boleh terbuka. Walaupun mazhab Mesir tu mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, tapi pengajian boleh pergi belakang. Ini terserah kepada dia mau sendiri. Kalau dia mau nak ngaji. Kalau malah ada orang lah. Lepas tu pemikiran di Mesir itu adalah pemikiran molek pada pengarah zaman waktu saya tu, pengarah kita hebat-hebat. Tak kira lah Syekh Muhammad Ghazali, Dr. Yusuf Qaradawi, ngangarah sedap-sedap Dr. Muhammad Amarah dan lain-lain lagi deh. Duk betul kita semua menulis gitu-gitu. Jadi ada perbincangan ilmu yang hebat. Dengan tu bagi saya duduk di negara Arab lebih 20 tahun. Syria, Tunisia, Maghribi, Mesir dan pergi semua negara Arab, Saudi tak kira lah. Tapi pergi sebagai pekerja, sebagai wartawan saya dapat buat menilai bahawa Mesir adalah yang terbagus. Azhar adalah yang terbagus. Manaratul ilm yang betul. Menara ilmu yang betul. Namun begitu kita kena faham. Sebab dalam itu dia ada aliran. Ada program yang telah ditetapkan, kurikulum sukat pengajian sudah dibuat oleh pihak kerajaan ataupun pihak Azhar itu supaya sesuai dengan mereka. Azhar Jama' Abdul Nasir itu nak promosikan pemikiran sosialisme. Tu kita tambah Islam sikit. Jadi sosialis Islam. Dengan tu kita tengok yang tu Syekh Azhar pun sosialis. Syekh Saltud dan lain-lain lagi. Malah ulama-ulama Azhar pada masa tu termasuk Syekh Muhammad Al-Ghazali mula-mula dengan fikiran ikhwan tapi ada suntikan sosialis. Begitu juga Dr. Muhammad Amarah bermula dengan pemikiran sosialis. Tapi kemudian jadi seorang ulama yang paling hebat. Dalam semua ulama Mesir, menulis buku paling hebat. Nak banding Syekh Muhammad Ghazali, Dr. Amarah, Qaradawi, semua ni deh. Kita tengok Amarah ni boleh dianggap nombor 1. Dalam perbincangan kita yang luah, molek. Sebab tu orang ngaji di zaman Abdul Nasir, zaman-zaman Abdul Nasir, klik moh kita yang nak jadi sosialis Islam. Terima bawa klik kat moh kita ni jadi sosialis Islam. Moh kita ada ke tu. Tok-tok guru kita bawa ke tu.
Sambung pula dengan Indonesia. Indonesia zaman Soekarno pun sosialis Islam. Maka zaman tu nama kita kecek mengenai sosialis Islam. Selepas Presiden Jamal Abdul Nasir meninggal dunia pada tahun 1970, datang pengganti Jamal Abdul Nasir iaitu Muhammad Anwar Sadat. Presiden Muhammad Anwar Sadat. Muhammad Anwar Sadat tahu nasionalisme Islam. Tak ada guna lagi sebab dia ada pemikiran lain, ada ideologi lain. Dia berjaya dalam satu peperangan dengan Israel pada tahun 1973 yang dipanggil Harbul Ramadan ataupun orang Yahudi panggil Yom Kippur. Mana perang Yom Kippur. Saya kawan satu budak-budak lagi duk ngaji di Pedah. Selepas berjaya dalam peperangan 1973, Mesir dapat rapah balik tanah yang diduduki oleh Israel, termasuk Khat Barliv ataupun Barliv Line. Maka Sadat ubah politik dia, di mana dia berjaya dah. Kau Jamal Abdul Nasir tu Allah sama perang, mari zaman dia berjaya sikit, dia buka diri dia kepada Amerika dan kepada Israel, berdamai dengan Israel. Tu dia buat kerja gitu. Jadi pada waktu tu, pada tahun 1978, waktu tu saya dah keluar kampung dah pergi ngaji di Maghribi. Sampai di Maghribi dah. Waktu tu duduk tahun 2 di Kuliatul Syariah di Jamiatul Qarawiyyin di Fas. Ada perjanjian Camp David antara Presiden Sadat dengan Perdana Menteri Israel Menachem Begin yang dimudah cara atau menjadi orang tengah oleh Presiden Amerika Jimmy Carter. Tu berlaku. Jadi ni berlaku perubahan. Dan orang kita pada waktu itu pun hebah. Fikir bebas sikit. Kerana zaman Sadat tu dengan Ikhwan Muslimin pun ya baik. Orang Ikhwan Muslimin, pemimpin Ikhwan Muslimin hodok dalam penjara pada zaman Jamal Abdul Nasir dulu, dibebas. Dibebas habis. Tu. Tapi pada waktu sama dia masih duk perang. Presiden Anwar Sadat ni masih duk perang dengan fok pelampau agama yang dipanggil Jamaatul Islamiyah, Jamaat Takfir wal Hijrah. Masih perang dengan tu. Tapi dengan Ikhwan Muslimin tak dah. Orang kita pada waktu tu berubah. Lepas tu fok ngaji zaman sosialis Islam ada masalah. Kerana fuk hok baru, hok mengaji zaman Sadat ni menetai fuk hok ngaji zaman sosialis Islam ni. Fuk zaman Sadat ni, fuk kita hok ngaji zaman Sadat ni menganggap fuk komunik. Dan ada pergerakan kita pun seperti BRN pada zaman tu pada zaman Jamal Abdul Nasir, zaman Soekarno tu ia ambil sosialisme Islam ni dan tak dalam perjuangan menjadi dasar perjuangan pada waktu tu dipanggil nasionalisme sosialisme Islam. Supaya dengan Jamal Abdul Nasir, supaya dengan Mesir, supaya dengan Soekarno Nasakom. Dia panggil gitu. Jadi gitu. Tapi hak Sadat, hak ngaji Sadat ni tak setuju. Balahlah sama kita. Inilah sebab kata saya kita kena bebas daripada pemikiran politik, ideologi politik, universiti dan juga negara yang kita belajar. Mari mula pula pada tu. Selepas Sadat sendiri terbunuh pada tahun 1981. Waktu tu saya duk ngaji di Maghribi lagi. Duk ngaji di Darul Hadis Hasaniyah. Buat master Ulum Al-Quran Ulum Hadis. Waktu tu Sadat mati. Dibunuh oleh Khalid Islamboli dan beberapa sainnya waktu buat perarokan menyambut kemenangan Mesir ke atas Israel pada tahun 1973. Bunuh
Sadat ni adalah tentera. Tapi tentera ni, Khalid Istanbul itu adalah tentera juga. Dan beberapa orang saing dia pun tentera juga. Tapi Fort Demo ni berideologi, berfikir, Fort Jamaatul Islamiyah. Tapi sebab bunuh Sadat ni banyak cara. Satu, Sadat ni dia ada buat kenyataan menetek ulama. Dianggap sebagai menghina ulama pada zaman tu. Itu salah satunya. Yang kedua adalah kerana dia berdamai dengan Israel. Ada sebab-sebab lain lagi. Ini menyebab Anwar Sadat dibunuh oleh puak pelampau agama Mesir. Orang Arab tak boleh terima berdamai dengan Israel pada masa dulu. Tak boleh terima. Tak sepanjang laning dah. Laning lain dah. Pakat nak berdamai dengan Israel. Belakang dulu tak boleh rasa. Sadat mula-mula buka panggung. Buka jadi perintis, jadi orang hak mula buat benda tu. Okey, selepas Sadat mati pada tahun 1981, mari pula Hosni Mubarak. Hosni Mubarak ni pula beri kebebasan banyak kepada para intelek, pada orang Mesir secara luas. Di mana ni diberi kebebasan. Orang nak kritik kerajaan, nak kritik dia sendiri pun mana boleh. Tu berlaku pada zaman Hosni Mubarak. Tapi pada waktu sama, dia juga kembali memerangi puak Al-Ikhwan Muslimin serta dengan memerangi kumpulan puak Jamaatul Islamiyah, Jamaatul Takfir wal Hijrah dan lain-lain lagi. Dan Presiden Hosni Mubarak pun dah berapa kali kena cuba bunuh, kena usaha bunuh. Orang tabang kat tu, tabang kat ni. Saya diri begitu tengok tempat dia duk bau ni di Giza, di banyak tempat kat tu saya duk kerja jadi wartawan di Kairah pada tu. Mula-mula saya kerja pada tahun 1988. Tengah tu duduk belegak tu. Dia pergi di Ethiopia pun demo gesek nak bunuh dia di sana. Orang fok radikal itu ni makna siapa ke sana nah, itu saya ingat lagi. Jadi berlaku jugalah. Tapi Presiden Hosni Mubarak tak jadi gapo, tidak mati seperti dengan Sadat. Dia kena pecah, kena cabut apabila belarak. Timurnya belarak anak muda dipanggil Rabi' al-Arabi. Belarak berlaku pada 2011. Hosni Mubarak pun pecah kelecah naik kerajaan baru, kerajaan Mursi daripada Al-Ikhwan Al-Muslimin. Mereka setahun saja. Tak ada nak buat pengaruh serupa dengan zaman Jamal Abdul Nasir, zaman Sadat, zaman Mubarak terhadap pelajar kita banyaklah, tapi ada jugalah pengaruh sikit sebanyak deh. Tu nak ayat. Ini nak ayat atau perkembangan politik tu beri kesan kepada budak-budak kita juga hendak ngaji sana nang. Tu. Mari kepada zaman sekarang ni. Ning dah 9 tahun diperintah oleh kuku besi semula Mesir pula, iaitu Abdul Fattah Sisi. Abdul Fattah Sisi jadi presiden dah lah ni masuk 9 tahun dah. Menjatuhkan Mursi tu deh. Dia jatuh Mursi tu naik ni pula di sini pula zaman lah ni pula kita tengok pelajar-pelajar kita mula bergerak dah. Dalam masa 4-5 tahun ni ada kesan, memberi kesan besar kepada orang kita hidup belajar di sana. Di mana zaman learning boleh dikatakan zaman memupuk kebencian, zaman kerajaan Mesir perang dengan Ikhwan Muslimin semula. Mursi sendiri mati ketika ia kena takak, ketika duk mahkamah, tengah duk mahkamah dia mati dah. Dan banyak lain lagi kena mati, kena bunuh buat Ikhwan Muslimin. Dan budak kita ngaji sana pun ia jadi peling harga ni. Ada hak sokong Ikhwan, ada hak tak sokong. Hak tak sokong Ikhwan ni diikut tasawuf. Tasawuf ni kerana apa? Zaman lah ni, zaman Ahmad Tayyib, khususnya zaman Ali Gum'ah. Ali Gum'ah ni dulu adalah mufti Mesir. Juga orang menentang Ikhwan Muslimin serupa dengan Ahmad Tayyib. Serupa dengan Ahmad Tayyib. Dan dari segi
pengaruh adalah ni orang lebih pengaruh kepada ahli Jumaat. Budak-budak kita pengaruh dengan ahli Jumaat tu. Anak ni ada tulis buku, berpuluh-puluh buku. Kemudian dia membawa seorang yang pandai kecek. Sarah pandai kecek. Tapi dia pasal tasawuf. Dengan itu orang kita banyak pengaruh dengan Azhar sekarang ni dalam bentuk tasawuf. Azhar ada 3 aliran duk manggil itu. Menyebabkan orang kita sendiri pun belaga sama sendiri. Dengan inilah saya minta kepada orang kita hak duk ngaji luar negara, hak duk ngaji tamat dah pun tak apalah dia. Fahamlah dia. Dia boleh faham mudah lagi. Hak budak-budak baru ngaji pun kena fahamlah tentang perkara ni bahawa segitu dah. Ni kita tengok atau belaga dengan 3 aliran ideologi pemikiran daripada zaman Abdul Nasir, zaman Sadat, zaman Mubarak dan zaman lah ni keempat. Zaman lah ni Abdul Fattah Sisi. Ilmu agama moleklah tak ada apa, tapi kandung ideologi yang disebar menerusi agama tu kalau orang tak faham jadi masalah kepada kita. Dengan tu saya minta kepada anda semua supaya mikir harga ni dan kita kena bebas, kita kena lepas daripada belenggu, daripada rata hak ada di universiti tempat kita belajar. Bisa lagi ni hak terakhir lah nak rakyat dia kakak semua we don't nampak dia contoh Saudi. Saudi ni dah mau pergi belajar di Saudi, dah pemikiran Saudi jelas tak ada gapo, iaitu pemikiran yang dipanggil oleh mereka sendiri Salafi, tapi orang lain panggil Wahabi. Salafi dah Wahabi. Jadi kita panggil Salafi Wahabi. Fadhamo ni pemikiran dia tak terima tasawuf. Marah dengan tasawuf di bila-bila masa sejak dulu. Ambil daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab sampai suk dia perang dengan tasawuf. Ambil dulu lagi pun Ibn Taymiyah pun kita pergi tengok ni memang dia perang semua dengan tasawuf, tak ada molek. Kalau kita dah baca buku-buku hak puak dia tulis puak ulama-ulama Salafi Saudi, dia tulis memang perang dengan tu. Tu satu pihak. Kerana banyak karuk-maruk di dalam tasawuf. Tarekat-tarekat yang teruk, yang melenyeleweng tu banyak sangat. Tu ya, dengan tu Saudi ambil jalan perang dengan buat tasawuf. Lagi ya perang, lagi Syiah. Syiah yang hukum kafir terus. Ulama-ulama Saudi termasuk Syekh bin Baz. Ni saya baca sikit kitab dia dah. Hukum terus ada Syiah tu semua kafir habis. Sebab ada karuk-maruk banyak dalam Syiah. Pasal lagi pula ya perang falsafah. Dalam karuk-maruk tasawuf dia perang, dalam falsafah dia perang. Pak Debah ni. Dengan tu kita tengok orang ngaji di Saudi, ngaji di Madinah ke mana ke, dia tidak ada jalan untuk nak tahu fikiran falsafah tak ada. Tak boleh bawa buku-buku falsafah. Hak di Saudi orang kita ngaji ni berbahaya. Sebab apa? Ya, pemikiran dia satu halah. Uhadatul fikir. One track thinking. Hitam putih. Hitam putih. Halal haram. Sunnah bid'ah. Semua perkara. Lepas tu kita tengok buat ni. Kalau klik rumah kita deh. Ini bukan semua lah minta maaf deh. Saya ada saya. Hak jadi Wahabi, hak tamat ngaji Mekah Madinah deh. Mana bukan semua. Tapi ada pasal tu lah. Ia akan berhukum. Hak ni haram. Hak ni tak boleh. Hak ni haram. Hak semua. Kalau kita tengok perangai hak ni deh. Mana-mana yogi akan berhukum. Habis. Berhukum. Hak tu tak boleh. Hak ni tak boleh. Hak tu tak boleh. Haram habis. Gitu. Ni adalah perangai orang hak tu baik. Bukan semua ni nak minta ayat. Nak ayat bukan semua ni. Tapi ramai pasal tu. Ni mentaliti dia. Aqliyah. Aqliyah tu. Ha'ula. Hakadha. Yang yuhibbu an yahkum. Yuhibbu an yakun qadi. Suka nak jadi nak berhukum, ni suka nak jadi qadi. Hukum hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Pas hukum tu, kalau hukum ambil halal haram hak duduk dalam Quran dalam hadis, duduk dalam mazhab tak ada masalah, tapi ia tambah banyak. Ia tambah banyak melalui sunnah bid'ah tu. Sehingga benda-benda tertentu, benda-benda adat, tak ada gapo-gapo apa, habis tak boleh. Jadi gitu. Fikir dia. Ni adalah
perkara kita kena sedar. Orang ngaji Saudi kena sedar. Kena terbaik daripada kepompong. Kena terbaik daripada belenggu. Pemikir kerajaan, pemikir universiti. Alhamdulillah, learning Saudi dah berubah. Ambil sejak Raja Abdullah dah buka kepada kepelbagaian mazhab. Tak bukan satu. Bukan Hambali, naskah Wahabiyah tak. Sejak Raja Abdullah lagi, Raja Abdullah mati dah dulu deh. Ya, itu lagi mula buka semula Saudi kepada pelbagai mazhab. Mari zaman Salman bin Abdul Aziz Malik Salman pula dah keluar. Ada anak ya Muhammad bin Salman deh. Hak lah ni jadi Perdana Menteri deh. Putra Mahkota tu deh. Hak ni buka keluar lagi. Learning jadi Saudi duk menuju ke arah tu. Nak berjaya tak berjaya saya tak tahu. Tapi gitulah. Dia tak say dah ada satu mazhab Hanbalil Wahabi tu dia tak say dah. Ni adalah perubahan yang berlaku di Saudi. Tu deh. Ni saya harap adik-akak semua boleh faham sikit sebanyak. Pengaruh universiti, pengaruh politik negara boleh berkesan kepada kita. Dengan itu kita berusaha keluar daripada kepompong, keluar daripada belenggu universiti, belenggu kerajaan. Di mana tempat kita belajar. Kita pergi ambil hak molek. Belajar, kena belajar pak demo. Tapi kita tengah ambil hak molek. Jangan ambil kalau demo tu taksub. Kalau demo tu fanatik sangat kepada puak demo, kepada mazhab demo tak sah. Kerana apa? Akan menjadi perbalahan di antara kita tak habis-habis. Dengan tu saya buat video ni semua nak beri pendengar kepada semua adik-akak supaya faham tentang perkara ni. Jangan lupa tolong subscribe, tolong follow, tolong share, tolong kongsi, tolong like dan tolong komen, tolong ulah. Sekarang saja untuk video ni panjang sikit. Minta maaf lah. Terima kasih kerana menonton. Sekian. Wassalam.